tahu anda tadi bahawa anda kena tahu bagaimana anda dinilai. Penilaian ini sangat penting. Kalau dulu kita sebut sebagai pentaksiran, peperiksaan. Tapi sekarang ini disebut sebagai pentaksiran. Ya, anda kena tahu bagaimana anda ditaksir. Ya, banyak aspek bahasa yang anda akan pelajari. Antaranya ialah tata bahasa, penulisan dan kesusasteraan. Sesuatu yang baru mungkin pada anda sekolah rendah dahulu tentang kesusasteraan ini. Saya tak pasti sama ada anda belajar sastra ataupun tak di sekolah rendah dulu. Dan siapa yang nak bagi jawapan? Okey, kalau anda tak belajar, saya akan terangkan tentang kesusasteraan. Mungkin sebahagian besar daripada anda sudah dapat buku teks. Dapat tak buku yang bertajuk Pelari Muda yang ditulis oleh Ada. Ghazali Azia? Dapat kan? Ini ialah novel. Pelajar-pelajar yang dapat buku ini sepatutnya anda mula membaca. Sebab kita akan sama-sama buat kajian novel yang bertajuk Pelari Muda ini. Ya, tak tebal sangat. Anda boleh habis dalam masa 3 hari kalau anda baca secara berkala, perlahan-lahan. 3 hari sudah boleh membaca ini. Anda kena siap membaca novel ini dalam masa 2 minggu. Selepas 2 minggu ini, saya mula akan mengajar anda novel. Inilah buku yang perlu anda dapingi untuk anda belajar setiap hari. Okey, anda bukan sahaja membaca novel tetapi anda juga akan mengkaji genre-genre sastra yang lain. Buku rujukan anda ialah antologi teks komponen sastra atau disebut sebagai komsas. Okay. Ini juga buku yang perlu anda buka, baca dan faham teks-teks yang ada di dalam antologi ini. Apa maksud antologi? Antologi ialah himpunan bahan-bahan sastra. Ya, kita sebut komsas tadi. Di dalam antologi ini, yang satu ini, ada puisi tradisional, ada puisi moden, ada prosa tradisional, ada cerpen, ada drama dan sebagainya. Okey, ada 5 sebenarnya. 5 genre sastra yang anda akan kuasai. Puisi tradisional, puisi moden, prosa tradisional, cerpen dan juga drama. Semua yang dipelajari seperti yang disebut tadi akan diuji melalui instrumen penilaian tingkatan 3. Anda pelajar tingkatan 1. Tetapi format soalan akan berpaksikan, akan berteraskan PT3. Bentuk soalan PT3. Okey, apa yang awak nampak dalam gambar ini sekarang? Di skrin ada satu gambar. Apa gambar yang awak dapat lihat sekarang ini? Peperiksaan. Ya, peperiksaan. Nampak tak bagaimana bersungguh-sungguhnya pelajar menjawab peperiksaan? Tapi awak nampak tak pelajar calon yang paling hadapan tu? Nampak tak dia tulis jawapan? Apa yang sedang dia buat? Pelajar perempuan. Ada confused. Confused, keliru, macam terhenti daripada memberi jawapan kan? Kita nak elak diri kita daripada menghadapi situasi ni. Jadi supaya tak berlaku, orang kata tidak boleh menjawab soalan, tak dapat cari isi, kita kena bersedia dari awal.
sekarang waktu yang sangat baik, waktu yang sangat sesuai untuk anda mula belajar, membuat latihan yang cikgu bagi, mengulang kaji dalam keadaan yang konsisten. Ya. Ini yang perlu kita lakukan. Ini semuanya akan menjadi mudah jika kita bersedia dari awal. Yang penting minat belajar. Ya. Perlu wujud dalam diri. Tanamlah impian untuk cemerlang dalam pelajaran. Tiket untuk berjaya ialah usaha. Usaha yang bagaimana? Usaha yang bersungguh-sungguh. Hari ini lebih daripada 30 orang pelajar mengikuti PDPR ini. Ini menunjukkan anda mempunyai satu sikap yang positif, ya, untuk majukan diri, untuk kuasai ilmu. Masa perlu ditumpukan kepada tanggungjawab menimba ilmu. Dengan ilmu penuh di dada, anda akan tergolong sebagai orang-orang yang dihormati dalam masyarakat. Ya. Kalau anda ada dalam sesuatu kelompok, kalau ada perbincangan, anda boleh sertai perbincangan itu kerana anda mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Okey, kita terus kepada format pentaksiran. Ada dua jenis instrumen. Yang pertama ialah ujian bertulis. Anda akan menghadapi ujian bertulis. Dan satu lagi ialah ujian lisan. Jadi ada dua jenis instrumen. Satu ialah ujian bertulis dan satu lagi ialah ujian lisan. Kita tumpu kepada ujian bertulis dahulu. Ujian bertulis ini ada dua kertas. Ada dua kertas soalan yang berbeza. Maksudnya anda akan jawab kertas satu dahulu, kemudian anda akan rehat, mungkin masa tu awak akan turun ke kantin, naik semula untuk jawab kertas dua. Jadi bertulis ini ada dua kertas. Jenis item kertas satu. Kita sedang bincang lagi kertas satu secara mendalam. Okey, apa yang ada di kertas satu ini? Kertas satu ini terdiri daripada soalan objektif aneka pilihan dan objektif pelbagai bentuk. Soalan diberi dan jawapan juga diberi. Anda perlu memilih jawapan yang tepat. Anda pilih satu saja untuk tanda jawapan yang paling tepat. Okay, saya akan tunjukkan melalui image bagaimana bentuk soalan aneka pilihan ini. Okey, nampak tak? Saya hanya nampak, saya ambil sebahagian saja soalan. Soalan nombor 2 tu ada jawapan kan? Ada berapa pilihan jawapan? Empat. Ya, bagus. Ada 4. Sampai apa? A sampai D. A, B, C, D. Okay. Ini satu daripada format soalan PT3. Ya, di mana anda diberi ayat dan anda diminta untuk memilih jawapan mana paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong tersebut. Anda tak payah tulis tetapi menanda sajalah, meloret, menghitamkan jawapan pada kertas yang disediakan. Ini salah satu format objektif aneka pilihan jawapan. Tengok, mungkin anda tak pernah jawab soalan format ini. Ayat diberi di mana beberapa ayat telah digariskan dan dilabelkan A, B, C dan juga D. Anda perlu mengesan yang bergaris itu yang mana yang salah daripada segi tata bahasa. Adakah salah pada frasa yang bergaris A, bergaris B, C atau D? Anda pilih dan sekali lagi selepas dah pilih jawapan yang tepat,
anda akan lorekkan pada kertas yang disediakan. Ini format yang kedua. Soalan aneka pilihan jawapan. Ya, mungkin anda tak biasa berjawab format ini, tapi inilah bentuk soalannya. Okey, ini contoh yang ketiga. Ada banyak pilihan jawapan. Okey, pada awalnya ayat-ayat berbentuk Roman. Ya, Roman nombor 1, 2, 3 dan 4. Soalan ini mengkehendaki anda memilih ayat-ayat yang betul. Contohnya soalan yang ketujuh itu mungkin ada 2 ayat yang betul. Maka anda akan pilih jawapannya apa? Kalau awak rasa ayat yang betul ialah ayat 1 dan 2, maka anda akan tanda jawapannya apa? A, B, C atau D? Bagus. Anda akan tanda jawapan A. A mewakili 1 dan 2. Ini jenis yang ketiga. Jadi inilah contoh soalan aneka objektif aneka pilihan yang pelbagai bentuk. Seterusnya adalah subjektif respon terbuka. Pada kertas ini ada soalan yang memerlu anda menulis, bukan sahaja menanda. Ada bahagian tertentu dalam soalan anda kena tulis perkataan ataupun rangkaian perkataan, ya? Ataupun membina ayat. Okey, kita sudah selesai membincangkan tentang kertas 1. Bagaimana pula dengan kertas 2? Okey, kertas 2 ini berformatkan respon terhad. Okey, apa maksud subjektif respon terhad ini? Anda kena beri respon kepada soalan yang diberi tetapi terhad. Kenapa terhad? Ini bentuk soalan. Dalam soalan ini awak dapat lihat bahawa anda diminta untuk menulis sebuah karangan pendek. Tajuk diberi di tengah-tengah tu, dalam bulatan itu ada tajuk soalan, tajuk. Menghadiri majlis konvensyen kakak. Anda kena mengarang, tetapi anda kena mengarang berdasarkan kepada isi-isi yang diberi. Bermaksud anda penulisan anda terhad kepada isi. Anda hanya mengurai isi yang diberi dan jumlah perkataan pun sangat terhad, iaitu 50 hingga 80 patah perkataan. Inilah yang dimaksudkan sebagai subjektif respon terhad. Seterusnya ialah subjektif respon terbuka. Kalau tadi terhad, tapi sekarang ini terbuka. Terbuka di sini membawa maksud ini. Kuih Melaka. Okey, sebabnya ada masalah sedikit. Saya cuba nak tunjukkan contoh kepada anda. Terbuka ini, tapi macam tak dapat. Okey, terbuka ini saya nak jelaskan bahawa bebas. Berdasarkan kepada tajuk karangan yang diberi, anda bebas untuk memberi isi. Jumlah perkataan bebas, isi-isi yang anda pilih juga bebas. Tetapi masih lagi mengikut kehendak soalan lah. Walaupun bebas masih lagi dalam merangkumi skop soalan itu. Ya. Daripada saya harap anda mungkin ini semua sesuatu yang baru, tapi ini sebagai pengenalan dulu. Mungkin anda masih lagi macam blur, tak berapa nampak, tak apa, sampai kepada
tajuk pembelajaran tersebut saya akan terangkan dengan lebih jelas lagi. Okey, kita masih lagi nak melihat, nak memahami tentang bahagian dan bilangan soalan. Sekali lagi kita rujuk kertas 1 dahulu. Okey, kertas 1 ini ada beberapa bahagian, bahagian A, B, C dan D. Kita lihat dulu bagaimana bahagian A. Bahagian A ini ada 20 soalan objektif aneka pilihan tadi. Tadi saya dah paparkan, saya dah tunjuk pada anda format soalan. Jadi ada 20 soalan objektif aneka pilihan. Dan apa yang diuji, aspek bahasa apa yang diuji, anda akan diuji dengan sistem bahasa. Dan anda juga perlu menjawab soalan pemahaman teks. Teks diberi dan jawapan juga diberilah. Anda hanya memilih jawapan yang tepat berdasarkan kepada teks pemahaman yang diberi. Bahagian B, kita terus dengan bahagian B. Bahagian B ini ada soalan yang pertama iaitu tentang sistem bahasa. Sekali lagi anda perlu menguasai tata bahasa. Anda perlu menguasai peraturan tata bahasa atau disebut sebagai hukum tata bahasa. Anda perlu tahu sama ada perkataan dalam ayat itu salah. Anda perlu tahu sama ada frasa dalam ayat itu salah ataupun betul. Anda kena menguasai sistem bahasa ini. Yang kedua ialah pemahaman. Tadi bahagian A ada soalan pemahaman. Bahagian B juga ada soalan pemahaman, tetapi kali ini anda perlu membina ayat untuk menjawab soalan pemahaman. Dan apa yang pemahaman itu petikan apa? Petikan ontologi. Tadi saya sudah tunjukkan pada anda buku ataupun teks ontologi. Siapa ingat apa tajuk teks ontologi tadi? Kalau hari maju. Apa tajuknya? Ha? Tak ingat, dah lupa. Okey, sebab itu saya akan upload slide-slide ini ke dalam website group, ataupun kalau rakaman ini menjadi, saya akan upload dalam YouTube. Bermaksud anda sering kena buat ulang kaji supaya anda tidak lupa. Jadi soalan pemahaman pada soalan 2 ini ada teks ontologi. Soalan yang ketiga ialah novel. Tadi saya juga tunjukkan anda buku novel yang perlu anda baca. Jadi soalan yang ketiga akan bertumpu kepada soalan novel. Anda perlu membina ayat-ayat dalam perenggan untuk menjawab soalan novel. Bahagian C. Bahagian C terdiri daripada soalan rumusan. Ini pun tajuk-tajuk yang baru bagi anda yang baru sahaja lepas sekolah rendah. Dan anda perlu meringkaskan karangan. Ada soalan meringkaskan karangan dan ada juga soalan ulasan. Walau bagaimanapun, ada 2 soalan daripada bahagian inilah. Sama ada rumusan, meringkaskan karangan atau ulasan, 2 soalan akan diberi. Tetapi anda pilih untuk menjawab 1 soalan sahaja. Ya? Kertas 2. Untuk kertas 2 ini ada juga 2 bahagian. Iaitu bahagian subjektif. Anda diminta untuk menulis sebuah karangan, tapi karangan yang pendek. Pendek ini bermaksud jumlah perkataan yang terhad antara 50 hingga 80 soalan. Ini dia soalan bahagian A, menjawab soalan karangan pendek. Lihat arahan yang diberi. Anda dikehendaki menjawab yang panjang, ya, ataupun jumlah perkataannya antara 50
hingga 80 patah perkataan. Okey, bahagian B. Ada 3 soalan. Tadi anda jawab soalan karangan pendek. Tapi kali ini anda akan menjawab soalan karangan biasa. Ya? Anda akan diberi 3 soalan tapi anda cuma jawab satu tajuk saja, satu soalan saja. Okey, saya nak tunjuk pada anda contoh soalan karangan. Ini dia. Tema tentang perpaduan, ada 3 soalan tentang perpaduan. Soalan di nombor 1, 2 dan 3 tu lah. Soalan yang pelbagai format juga, format karangan, cerita pengalaman, karangan berbentuk syarahan, karangan berbentuk beri pendapat. Anda tak perlu menjawab ketiga-tiga soalan tetapi hanya memilih salah satu soalan sahaja. Dan jumlah perkataan tidak kuranglah daripada 180. Bermaksud anda bebas untuk menulis sebanyak mana yang boleh tetapi terikat dengan masa yang diberi. Anda seelok-eloknya merancang untuk menulis jawapan dalam masa 45 minit. Ya? Satu soalan sahaja. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya saya? Mungkin awak tak nampak lagi ya soalan yang macam mana kecuali anda melalui soalan tersebut. Tak apa, tiba masanya saya akan bagi contoh-contoh soalan itulah untuk anda membiasakan diri menjawab soalan berformatkan PP3 ini. Okey, pelajar-pelajar tingkatan 1 ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, saya tak ada. Tak ada, cikgu, tak ada. Ada Okey, masih mampu untuk teruskan? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Okey. Mampu. Bagus. Okey, saya teruskan. Tadi kita dah selesai. Saya telah pun mendedahkan pada anda tentang ujian apa tadi? Ujian bertulis. Bertulis. Kan awak kena jawab 2 soalan. Satu ujian bertulis, satu lagi ialah ujian lisan. Ujian bertulis dah selesai. Ada 2 kertas tadi kan? Ada yang pilihan jawapan, ada yang kena tulis. Ya, okey, faham kan? Okey, sekarang kita fokus kepada ujian lisan. Sekolah rendah dulu ada tak ujian lisan? Ada. Ada. Okey, Okey, boleh terangkan kepada saya macam mana awak menjalani ujian lisan? Awak jawab macam mana? Sorang-sorang? Secara individu? Membaca. Oh, membaca. Lepas membaca? Membaca sahaja? Lisan tu membaca. Ada soalan diberi tak? Cikgu bagi soalan tak lepas anda membaca? Ada. Oh, ada juga. Okey, tapi kali ini berbeza. Untuk ujian lisan peringkat menengah rendah ni berbeza daripada sekolah rendah. Okey, kita lihat apakah perbezaannya. Okey, macam tadi ujian bertulis ada dua item, 2 jenis lah. Ujian lisan pun ada 2 kertas. Satu disebut sebagai ujian bertutur, ujian lisan bertutur, dan satu lagi ialah ujian mendengar. Sekali lagi saya nak tanya anda, di sekolah rendah ada ujian mendengar tak? Tak. Tak ada kan? Oh, tak ada. Okey, tak ada. Jadi di sekolah mendengar, anda akan menjalani ujian mendengar. Dapat lihat gambar tak? Dapat. Apa yang awak nampak dalam gambar ni? Ada budak Dengar. lima budak pelajar perempuan dengan 2 guru. Oh, bagus. Pandai. Siapa yang jawab tu? Akif. Akif.
Wah, pandai Akif. Akif bagi tahu kita tadi ada lima orang kan. Disebut sebagai calon lah. Calon pentaksiran. Apa yang mereka buat sekarang ini ialah mereka sedang berbincang dalam kumpulan dan disaksikan oleh guru. Guru mendengar, menilai dan kalau ada soalan, cikgu akan beri soalan untuk anda jawab. Kadang-kadang pelajar dia tidak ada idea ataupun dia terlupa. Jadi cikgu akan memberi soalan rangsangan membolehkan anda terus bertutur. Membolehkan anda terus dapat memberi jawapan. Ya. Satu soalan tetapi dibincangkan oleh 5 orang dengan isi yang berbeza-beza antara satu calon dengan calon yang lain. Isi tak sama. Ya, faktor-faktor berlakunya banjir. Ada banyak sebab berlakunya banjir. Jadi setiap orang akan memilih satu isi dan membentangkannya dalam bentuk kumpulan. Ya, ini lebih sesuai lah untuk peringkat menengah perbincangan. Bagaimana pula mendengar? Awak nak dengar apa? Orang Awak bercakap. apa yang anda lupa dengarkan? Orang bercakap. Okey, betul lah tu. Maksudnya anda akan berada di dalam satu dewan atau bilik peperiksaan. Audio akan diperdengarkan kepada anda. Dalam pelbagai bentuk. Sama ada pengumuman, anda akan mendengar drama, anda akan mendengar dialog atau anda mendengar satu bacaan berita dan kemudian anda akan diberi soalan dan anda akan menulis ataupun menanda jawapan yang betul. Jadi ada berapa kertas untuk ujian lisan ni? 2. Ada berapa? 2. Satu disebut sebagai ujian apa? Bertutur. Dan satu lagi ujian apa? Mendengar. Wah, masuk sekolah menengah lagi seronok. Anda akan diuji dengan pelbagai bentuk kemahiran. Ya. Anda bercakap, anda berbincang, ya, anda memaparkan macam mana luasnya pengetahuan anda. Jadi kena kuasai lah. Anda kena banyak membaca lah. Supaya anda jadi orang yang berilmu dan kalau ada perbincangan, anda boleh sumbangkan pelbagai idea. Ya? Dan kalau mendengar pun, anda dapat mendengar dengan berkesan. Anda dapat menguasai isi-isi yang diberi. Anda boleh mengingat mungkin contoh-contoh yang diperdengarkan. Kita harap COVID-19 ini cepat selesai supaya anda boleh hadir ke sekolah dan menjalani latihan bertutur dan mendengar ini. Sangat menariklah apabila anda ada di sekolah menengah. Saya akan terus beri yang lebih terperinci tentang ujian lisan bertutur ini. Sebenarnya di peringkat menengah ini, anda contohnya tingkatan 1 ni, kita ada tema-tema. Ada tema-tema tertentu dan pada tema-tema inilah kita akan belajar pelbagai aspek bahasa. Apabila tiba anda perlu menjalani ujian bertutur, ada 24 tajuk. Anda bukanlah bincang 24 tajuk itu. Tapi setiap kumpulan akan diberi tajuk-tajuk yang berbeza. Mungkin kumpulan A dapat tajuk 1, kumpulan B dapat tajuk 2, kumpulan C dapat tajuk 3. Ya? Jadi tajuk berbeza-beza. Ya? Dan anda perlu pilih satu tajuk saja untuk berbincang. Okey, seterusnya ialah ujian mendengar. Yang dalam dewan peperiksaan yang awak dengar audio tu. Ada 20 soalan ujian mendengar ini. Ada soalan objektif, aneka pilihan jawapan dan ada juga soalan yang anda kena tulis perkataan atau anda perlu
menulis beberapa perkataan, iaitu frasa. Okey, hari ini kita akan mula belajar satu tajuk dulu, ya. Seperti yang saya beritahu anda, dalam kita belajar ini ada tema-tema tertentu. Dan tema pelajaran kita hari ini ialah amalan gaya hidup sihat. Semua dah ada buku? Di depan anda ada buku? Ada cikgu, ada. Ada. Okey, bagus. Sekejap lagi baru anda tulislah. Okey, tema pelajaran kita ialah amalan gaya hidup sihat. Saya mengharapkan, kita sama-sama mengharapkan selepas belajar tema ini, anda boleh memahami makna 6 perkataan yang betul. Hari ini anda nak menguasai 6 perkataan. Perkataan itu awak dah biasa dengar, tetapi kita nak supaya kita betul-betul memahami perkataan ini dan dapat menggunakan perkataan ini dengan lebih tepat. Ketika kita menulis, kita menjawab, kita nak betul-betul memahami 6 perkataan ini. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kalau boleh, buat tangan macam dalam gambar tu. Dan kalau boleh angkat tangan dan buat macam tu. Okey, saya nak tengok awak angkat tangan. Okey, semua angkat tangan. Buat macam tadi, jari macam tadi. Elmi, buat jari macam tadi. Okey, Akif dah buat dah. Okey, Aina dah buat. Adil belum buat lagi. Buat tangan macam tu tadi. Okey, bagus. Nisha dah buat. Danis dah buat? Danis, okey. Dani Haikal. Ada 2 ni. Aina, okey. Okey, bagus. Okey, maksudnya apabila kita belajar, kita kena gembira. Kita kena seronok untuk belajar. Baru kita rasa macam tenang. Baru semangat datang. Belajar ini mesti dalam keadaan yang seronok. Orang-orang yang cemerlang, yang dapat straight A, yang dapat banyak A tu, mereka ni orang kata memang kaki buku. Mereka akan seronok untuk membaca bincang kawan tentang pelajaran. Ya? Okey, saya teruskan. Okey, saya teruskan gambar ni tadi. Okey, perak semua dalam wajah yang begini. Senyum. Senyum dan seronok untuk belajar. Okey, bila kita nak belajar, awak tengok gambar ini. Apa yang pelajar perempuan ini buat? Dengar lagu. Kita boleh dengar lagu untuk release, untuk santai dengan lagu. Lagu ni pun bagus juga untuk kita relax. Tetapi dalam banyak keadaan, kita kena dengar sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran. Jadi hari ini awak akan dengar satu petikan dengan teliti. Telitikah pelajar itu? Teliti tak dia? Siapa nak jawab? Tak. Tak teliti? Okey, kenapa awak kata dia tak teliti? Dia terlalu asyik dengan lagu. Dia terlalu asyik. Mata dia macam mana mata dia? Tutup. Tutup. Kalau nak belajar, kita guna alat-alat ICT ni, kita kena buka apa? Kena buka mata. Baru kita boleh nampak teks yang diberi. Baru kita boleh faham perkataan-perkataan yang ada dalam teks itu. Jadi hari ini, anda dikendaki untuk cuba memahami keseluruhan petikan yang diperdengarkan.
Hari ni saya tak pendengarkan lah. Saya pendengarkan tetapi saya yang akan baca sendiri. Okey, awak lihat wajah orang seterusnya. Apa pendapat anda tentang orang ini? Teliti. Dia fokus. Oh, bagus. Awak guna perkataan fokus. Kenapa awak kata dia fokus? Sebab Mata dia tertumpu dekat komputer. Wah, jawapan yang tepat. Jawapan yang baik. Mata tumpu kepada bahan itu. Bahan pembelajaran. Telinga dia guna apa? Dia guna earphone Earphone. untuk dengar dengan jelas. Jelas. Okey. Sekarang awak kena guna cara tadi. Awak kena tumpu, melihat dan mendengar dengan teliti. Dalam era modernisasi ini, pastinya ramai bertanya-tanya, apakah cara mengamalkan gaya hidup sihat? Anda sihat semua? Sihat. Alhamdulillah. Tentu anda ada mengamalkan satu sikap yang bagus. Sebab itu anda sihat. Hal ini kerana kita sering dikejutkan dengan berita yang tidak berapa sedap untuk didengari berkenaan masalah kesihatan rakyat Malaysia. Okey, sekarang ni isu apa yang hari-hari kita bincang? COVID-19. Ya, COVID-19, COVID-19 ini yang kita berada dalam satu tahap yang agak kritikal. Ya, yang agak mencemaskan kita semua. Jika keadaan ini tidak berlaku, anda sudah berada di hadapan saya. Kan? Tentu saya dapat lihat wajah-wajah manis awak. Tentu saya dapat lihat wajah-wajah handsome pelajar 1A2 ni. Tapi oleh kerana masalah ini, pandemik ini, penyakit yang merebak secara berleluasa ini, maka pergerakan kita menjadi sangat terhalang sehingga kan kita tidak dapat bersemuka, ya, tidak dapat berada di satu lokasi yang sama. Ini yang tidak sedap didengar ini, ya. Di Malaysia ini bukan ada penyakit pandemik COVID-19 ini, tapi ada juga penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Okay, sebagai contohnya, meningkatnya kes-kes penyakit kritikal seperti penyakit jantung, kanser, diabetes dan lain-lain penyakit yang berkaitan. Malaysia kini dikatakan mempunyai masalah obesiti yang serius. Ada siapa-siapa yang terlibat? Tak. Tak ada. Tak ada. Semua sleep. Semuanya BMI okey. Alright. Okey, 4 daripada 10 orang dewasa yang melebihi usia 18 tahun di negara ini sama ada mengalami berat badan yang dikenali sebagai kegemukan. Maksudnya orang dewasa lah yang lebih daripada 18 tahun. 4 daripada berapa orang? 4 daripada 10 orang. 10. Banyak tu. 4 kalau kita kumpul 10 orang, 4 orang daripada 10 itu mengalami apa? Masalah Obesity. Okey. Oleh sebab itu, kita mestilah mengetahui cara-cara menjalani kehidupan yang lebih sihat agar diri terhindar daripada masalah kesihatan tersebut agar tidak menjadi seperti peribahasa Melayu. Nasi sudah menjadi Bubur. Apa maksud nasi sudah menjadi bubur? Perkara yang sudah berlaku dan tak dapat diubah. Wah, jawapan yang tepat. Maksudnya nasi tu dah dimasukkan air, dinyalakan api, mendidih, bertukar. Beras tadi dah bertukar menjadi apa? Nasi dan nasi lebih air jadi apa? Jadi bubur pula. Bolehkah bubur ini tukar jadi nasi? Tak boleh.
tak boleh buat apa-apa lagi. Macam itulah, kalau kita dah dapat sesuatu penyakit, susah untuk kita kembali untuk sihat. Boleh sihat insya-Allah kalau kita mendapat rawatan yang awal yang betul, makan ubat, disiplin semua tu, tetapi susah. Ya, janganlah sampai terjadi sudah nasib sudah menjadi buruk. Kehidupan yang sihat, ceria, bahagia dan selamat sememangnya merupakan impian setiap manusia di dunia ini. Semua orang nak sihat, nak gembira bersama keluarga, bersama orang-orang yang tersayang. Apa jadi kalau kita tak sihat? Adakah hidup kita gembira? Tak kan? Saya baru dapat berita daripada kawan saya lah. Kami ada kumpulan grup WhatsApp. Kawan saya yang seusia dengan saya hantar gambar hilang kaki dia sebelah. Dipotong kaki sebelah kerana penyakit diabetes itu. Jadi kesianlah kaki hilang macam tu. Jadi kita nak kehidupan kita sihat, ceria dan bahagia serta selamatlah. Bagi mencapai impian tersebut, pengalaman cara hidup yang sihat merupakan langkah yang seharusnya diamalkan. Jadi kita kena amal satu sikap gaya hidup yang sihat, yang tidak memudaratkan kita. Rakyat di negara Malaysia kini semakin sedar, bagus. Ada rakyat negara kita semakin sedar akan kepentingan mengamalkan disiplin kehidupan yang sihat sebagai cara hidup bagi merealisasikan impian untuk hidup lebih sihat, bahagia dan selamat itu tercapai. Okey, dah dengar tadi? Dah. Apabila kita dengar, kalau dalam kelas, dalam pentaksiran ataupun ujian, anda diberi petikan dan anda kena memahami petikan tersebut. Ada masa-masa tertentu pelajar kurang faham atau dia mentaksir cara yang salah berdasarkan petikan dibaca kerana dia salah faham perkataan. Jadi kita kena menguasai makna perkataan. Jadi anda kena mula tulislah sekarang. Keluarkan buku. Semua keluarkan buku. Kira buku warna putih ke tu? Yang buku pendek tu? Buku pendek saja. Buku yang bersaiz kecil yang biasa tu sahaja. Okey. Semua tulis bahagian muka depan, bahagian kulit buku lah. Bahagian kulit buku. Tulis nama masing-masing. Okey, nama tulis nama penuh. Sekejap saya tengok awak tunjuk. Okay, saya tengok. Yang tu tu. Ya betul. Adil tunjuk buku yang betul. Sophie ada buku? Elmi Sophie ada buku tak? Tunjuk buku. Okey. Ishak tunjuk buku dia dah. Okey, Elmi pun tunjuk buku dia dah. Okey, sekarang di kulit tu. Ya, bagus Dennis. Bagus Nisha. Okey, sekarang tulis nama penuh anda. Okey, Adam, betul-betul itu Adam bukunya. Okey, tulis nama penuh seperti nama dalam kad pengenalan. Kemudian ada ruang apa lagi? Tingkatan. Okey, tingkatan ada tulis 1A2. A tu dah besar lah. 1A2. Adam Aiman boleh matikan audio? Okay, saya nampak Nicholas dah tulis nama. Alright, okay. Adam Aiman, off kan audio. Dah cikgu dah. Okay, ini nama saya tahu? Abdul Aziz. AZIZ.
Okey, nah ini nama guru. Kemudian untuk mata pelajaran buku tu kita tulis tajuknya ialah tata bahasa. Tata bahasa. Kita dapat lihat di sini nama saya dan juga tajuk buku tata bahasa. Ya, buku pendek. Okey semua? Dah tulis? Okey, buka bahagian dalam. Bahagian dalam muka surat awal tu awak kosongkan sebab perlu tulis indeks. Jadi awak tinggalkanlah bahagian muka surat yang paling awal. Awak buka bahagian dalam, awak guna muka surat yang paling awal bahagian dalam. Faham tak? Ya. Okey, bagus. Okay, kita akan mencari makna perkataan tertentu. Dalam petikan yang awak dengar tadi, ada perkataan era. Okey, awak tulis nombor 1, era. Perkataan seterusnya ialah perkataan kritikal. Tadi ada seorang pelajar yang guna perkataan ini ketika menjawab soalan saya tadi. Dia tulis guna kritikal. Dia sebut keadaan yang kritikal. Jadi perkataan yang kedua ialah kritikal. Perkataan yang ketiga, perkataan apa tu? Macam mana nak sebut? Bahasa baku tu bermaksud kita menyebut ikut ejaan. Ejaan kalau nak sebut dengan betul itu ialah diabetes. Diabetes. Perkataan yang keempat, perkataan obesity. Perkataan yang kelima, perkataan terhindar. Dan perkataan yang ke berapa tu? 2, 4, 6. Merealisasikan. Merealisasikan. Okey, sempat salin semua? Empat. Dah cikgu, dah. Ada apa perkataan? Ada 6. Okey, siapa yang belum sempat salin? Cek. Okey, ada pada yang tak sempat je. Okey, tolong offkan audio. Guna muka surat depan je. Ya, bukan. Muka surat di dalam. Muka surat yang depan sekali, kita tinggal untuk yang indeks. Okey, 6 perkataan iaitu era, kritikal, diabetes, obesity, terhindar dan merealisasikan. Okay, siap semua? Ya. Ada beritahu saya siapa yang belum siap? Ya. Ada lagi? Okay, saya suka pelajar yang suka bagi respon. Dia saya tanya aja, dia reply balik, dia jawab. Okey, boleh saya ubah slide ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu.
Ada yang masih lagi menulis? Cikgu. Okey. Tak. Oh tak, ada lagi tengah tulis. Ada tengah tulis? Dah siap dah. Siap dah. Okey, siap dah. Saya alih slide ni. Okey, apabila kita nak tahu tentang makna sesuatu perkataan atau kosakata yang luas ini, apa bahan yang sangat perlu kita rujuk supaya kita dapat makna yang tepat? Kamus. Ya, kamus. Adakah anda ada kamus di rumah? Ada. Ada. Oh, ada. Oh, bagus. Banyak yang kata ada. Kalau kita tak ada buku yang dalam bentuk buku ini yang kamus tu, kita ada pilihan yang kedua kan? Kita rujuk di mana? Google. Kita boleh Google. Bila kita Google itu, kita boleh masuk ke satu laman iaitu Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus ni percuma. Okey, boleh off audio dah. Ada orang yang tengah on audio. Okey, terima kasih. Oh, ada lagi yang tengah on audio, tolong off. Aiman off audio. Okey, oh, okey. Okey, Saleh yang ni tulis semula. Ambil balik perkataan yang pertama tadi, era. Sekarang kita nak mencari makna era yang tepat. Tulis mula cikgu. Ya, betul. Okey, sebelum saya memberi makna yang tepat, boleh tak awak bagi saya makna yang awak tahulah tentang era ini? Dalam petikan tadi, Era Baca era sekarang. baru. ya, tak dengar? Baca era baru. Macam zaman. Tepat. Tepat jawapan awak. Era ini maksudnya zaman. Era ini kalau nak dihuraikan sesuatu jangka waktu yang bermula dari peristiwa atau dari waktu tertentu lah. Awak salin perkataan, salin maksud ini. Diringkaskan menjadi zaman lah. Dalam petikan tadi dia sebut sebagai era modernisasi. Maksudnya dalam zaman moden ini. Kadang-kadang kita dengar juga kalau awak belajar sejarah lah, era penjajahan. Maksudnya zaman penjajahan. Jadi anda tulis sesuatu jangka waktu yang bermula dari peristiwa atau dari waktu tertentu. Kalau nak ringkaskan, dia sebut sebagai zaman. Era ICT, ya. Okey. Selanjutnya, makna. Okey, sudah. Selang sebaris untuk menulis perkataan dan makna perkataan tersebut. Untuk nombor 2, iaitu perkataannya ialah kritikal. Kritikal. Apa maksud kritikal ni? Keadaan. Ya. Keadaan Keadaan yang teruk. keadaan yang ada masalah. Macam awak kata tadi, keadaan yang mencemaskan. Itu ialah kritikal. Jadi dalam penulisan anda boleh guna perkataan ini. Perkataan ini sangat baguslah untuk ditulis, untuk menyatakan tentang satu keadaan yang mencemaskan itu. Jadi anda tulis maksud yang sebenarnya ialah menunjukkan atau memungkinkan menimbul krisis. Ada krisis. Ada sesuatu yang tak kena, ada sesuatu yang berbentuk memberi kesan negatif.
Itu ialah kritikan. Siap Salim? Dah. Belum. Okey, ada yang laju. Belum. Okey, tulis dia tulisan yang cantik yang boleh anda baca untuk ulang kaji. Kalau cepat pun, kalau akhirnya tak boleh nak baca tulisan, nanti susah nak buat ulang kaji. Perkataan yang ketiga tadi yang awak dengar tadi dalam petikan, awak dapat lihat dalam petikan tadi ialah perkataan diabetes. Diabetes tu apa? Kegemukan. Okey, cuba Kencing manis. 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 Penyakit manis. Apa maksud kencing manis ni? Macam mana boleh jadi kencing manis? Terlalu makan benda manis. Terlalu banyak gula yang berlebihan. Kita mengambil gula yang berlebihan. Dia ada kesan sampingan lah. Kalau siapa yang kena kencing manis ni. Awak suka makan yang manis-manis ke? Suka. Boleh makan tapi jangan melebihi had. Okey, dah habis semua salin ketiga-tiga perkataan ini dan maksudnya? Dah. Okey, kita tiga perkataan. Tadi yang awak sebut tadi, obesity. Ini senang je maksud dia. Gemuk yang disebabkan terdapat apa? Lemak yang berlebihan. Lemak. Selalunya lemak ni berkumpul kat bahagian mana badan? Perut. Perut tu jadi apa? Disebut apa? Gemuk. Yang tinggi, bulat, yang shining tu. Disebut suara apa? Buncit. Buncit. Okey. Boroi. Bahasa orang Kedah tu. Jadi obesity ni maksudnya gemuk yang disebabkan terdapat lemak yang berlebihan. Okay, seterusnya perkataan ini elok juga digunakan dalam binaan ayat iaitu terhindar. Siapa nak beritahu saya maksud terhindar? Menghindar. Sesuatu perkara yang kita cuba untuk apa? Elakkan. Ya, pandai. Sesuatu yang nak kita elakkan. Jadi terlepas atau bebas daripada sesuatu. Okey, boleh maksudnya. Sesuatu yang kita nak elakkan. Dan perkataan yang terakhir, perkataan ini sangat bagus juga kita gunakan dalam penulisan kita dalam menjawab soalan karangan pendek ataupun karangan biasa tadi, iaitu merealisasikan. Ini ialah kata pinjaman, kita ambil dalam bahasa Inggeris tetapi kita tukar dalam bentuk ejaan mengikut sistem ejaan bahasa Melayu. Merealisasikan. Apa maksud merealisasikan? Mewujudkan sesuatu yang kita impikan. Okey, bagus. Jawapan yang tepat. Menjadi kenyataan atau mewujudkan sesuatu yang kita inginkan tadilah.
merealisasikan. Tentu awak ada cita-cita. Jadi sekarang ini awak sedang belajar, kemudian sambung pelajaran di peringkat menengah atas, masuk ke IPTA, untuk mencapai, merealisasikan impian anda. Mungkin anda bercita-cita untuk menjadi seorang doktor, untuk menjadi seorang pensyarah, untuk menjadi seorang arkitek. Jadi ini adalah proses lah. Kita belajar ini adalah proses untuk kita merealisasikan impian kita yang besar itu. Semua ada cita-cita kan? Ada. Kan? Okey, sekali lagi saya nak tanya seorang-seorang. Ada. Apa cita-cita awak? Jadi Salin lah. cikgu. Nak jadi cikgu? Oh, kenapa nak jadi cikgu? Ajak budak-budak. Ajar, okey, nak mendidik, nak mendidik para pelajar. Dah habis Salin? Dah. Okey. Dah habis Saling. Okay, dah. Kita ubah lagi. Jadi kena buat latihan lah. Apabila kita nak menguasai sesuatu, kita kena buat latihan. Barulah macam tadi kita belajar memahami 6 perkataan dan kita buat latihan. Tadi anda memahami maksud. Sekarang anda akan belajar untuk membina ayat. Ini latihan yang awak akan buat selepas sesi PDPR online ini. Jadi awak tulis latihan, arahannya ialah bina ayat dengan menggunakan perkataan berikut. Awak boleh sambung je di bawah tu, tak perlu nak ubah kepada muka surat yang baru. Boleh sambung dengan nota yang awak dah tulis tadi. Cikgu, kalau ubah pun boleh kan? Kalau macam mana? Kalau buat muka surat baru pun boleh kan? Boleh. Ada orang yang dia nak buat satu hasil kerja yang kemas. Dia tak mau bercampur-campur. Boleh juga. Betul. Okey. Okey, jadi inilah ayat-ayat yang perlu anda bina tadi. Okey, saya saja je buat bagi nampak seperti anak tangga. Awak tak perlulah buat macam ni. Awak tulis urutan berurut ke bawah. Jadi nanti di bawah perkataan contohnya era, awak bina ayat lah. Macam mana nak dapat ayat-ayat yang baik? Apa strategi anda? Nak rujuk mana? Buku teks. Buku teks? Okey, bagus. Ada satu subjek tadi kalau era ni awak boleh tengok buku sejarah. Google. Okay, awak boleh pun sedut. Maksudnya kalau awak cari-cari, awak type perkataan kritikal, kemudian ada contoh perkataan kritikal tu, awak salin lah. Mungkin dalam satu macam era ni, satu perkataan, 2 ayat yang awak rasa wah, ayat ini sangat bagus untuk dijadikan contoh. Kalau rajin nak tulis lebih daripada 2 pun boleh. Ini ciri-ciri pelajar yang rajin lah. Dia seronok, dia rasa nak pilih lagi, nak tengok lagi macam mana orang lain menggunakan perkataan ini. Awak boleh salin beberapa contoh menggunakan ayat menggunakan perkataan tersebut. Jadi awak buat latihan ini selepas habis online ni, awak boleh buat dan selepas awak buat, awak snap ayat-ayat awak itu dan hantar pada saya secara personal. Kita masukkan ke dalam grup tetapi hantar secara personal. Boleh tak? Boleh. Okay. Boleh. Dah salin tak? Okey, kalau dah habis salin, ini. Okey, apa awak nampak? Artis Korea. Oh, kenal?
Yang mana awak minat? Lee Min Ho. Tak kenal, Yang tak kenal. tak kenal. Saya tak minat. Okey. Tak minat. Okey, tak apa. Tapi awak tengok gambar ni macam mana ekspresi wajah tiga orang ini. Senyum. Ya, Senyum. senyum, gembira, tenang, ceria. Jadi kita nak hidup kita ceria. Jadi ketika membuat latihan, kita kena buat dengan ceria, sungguh-sungguh, seronok. Sebab impaknya, kesannya datang kepada kita bagikan kepada kita. Lepas ni, kalau anda sering membina ayat menggunakan kosakata yang luas, penulisan anda akan menjadi penulisan yang tepat, yang elok, dan anda akan diberi markah yang tinggi. Tadi saya dah tunjuk pada awak, dalam bilik peperiksaan, orang sedang menghadapi peperiksaan. Jadi kita nak ketika itu, kita dapat memberi jawapan yang hebat, jawapan yang membolehkan kita mendapat markah yang tinggi. Ya, jadi buatlah latihan dengan penuh minat. Ya. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk kepada anda cara menanda kehadiran kelas PDPR hari ini. Apa yang perlu anda buat ialah sekejap lagi saya akan masukkan nama anda semua dalam WhatsApp group. Okey, saya sudah type semua nama di situ. Anda nampak tak? Saya ada tanda right ni, warna hijau ni. Nampak. Nampak. Yang perlu anda buat lagi nampak. Ya. Tulisan ini nampak kan? Okey. Awak tekan dan awak tulis di sini. Bila tulis di sini, awak cari nama awak. Contohnya Aina. Di sebelah kanan Ana Sofia ni, awak tanda ini. Ini bermakna anda hadir. Lepas tu awak buat bergila-gila lah. Kawan dah hantar. Dan hantar. Start and faham semua? Faham. Hantar guru lah cikgu. Faham. Hantar dalam grup WhatsApp. Dia akan hantar sekejap lagi. Awak buat kemudian. Cikgu hantar dalam grup. Sekejap lagi saya hantar dalam grup. Okey, semoga bertemu semula pada minggu hadapan pada masa dan hari yang sama. Okey. Bye. Bye semua. Bye. Bye, cikgu. Bye. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Bye. Nampak semua. Okey. Bye. Okey, Akif. Idea dia dah tutup rambut dia. Okey, Adam Aiman. Okey, Anik, Rauji. Okey, sabar. Muhammad Yasir Hakim. Aina. Okey, Aina dari tadi lambat tangan. Okey, sekarang saya nampak semula. Danis, Haikal. Okey, jumpa anda minggu hadapan. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Hello. What's up, bro?